Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jom kita sambung dalam subjek RBT. Okay. Apa yang telah kita belajar yang lepas adalah elemen reka bentuk ada berapa? 7. Ada berapa? 7. Okay, yang pertama garisan, yang kedua rupa, yang ketiga bentuk, yang keempat tekstur, 5 saiz, 6 warna, ada berapa jenis warna? 3 jenis warna. Dan yang terakhir yang keenam ruang, dan yang terakhir garisan. Yang terakhir adalah ruang. Yang terakhir adalah ruang sebab kita ada 7 saja kan. Okay, hari ni kita akan bersambung seterusnya dalam prinsip reka bentuk. Okey, apa beza elemen dan prinsip? Okey, elemen adalah cara kita untuk melakar. Untuk melakar kita akan menggunakan elemen-elemen ini. Okey, ada 7 elemen kan, kita akan menggunakannya untuk melakar. Bagaimana pula kalau prinsip ni adalah untuk menghasilkan sesuatu lakaran itu lebih cantik, lebih nampak 3D, lebih nampak real, lebih nampak menarik. Macam tu lah. Dia ada gabungan antara dua tu. Elemen adalah seperti bentuk, garisan, semua itu adalah basic untuk melukis. Tapi kalau prinsip ni, dia menghasilkan penyukisan tu lebih wow, lebih cantik, lebih nampak 3D, lebih nampak real, lebih nampak kemas. Itulah gabungan antara dua ni. Dia berbeza. Okey, tengok tu. Prinsip reka bentuk. Kejap saya zoom. Okey, tak dapat zoom. Tak apa, kita biar dia. Okey, kita akan bersambung dengan prinsip. Apa itu prinsip? Kita sama-sama baca, okey? Kita tengok dekat skrin. Saya turunkan sikit supaya awak nampak saya bercakap. Okey, prinsip reka bentuk ialah konsep ataupun aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan suatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi menarik, selesa serta memberi kepuasan kepada pelanggan. Nampak tak? Dia adalah macam kesinambungan, dia memerlukan, saling memerlukan untuk menjadikan lakaran itu lebih cantik. Okey, secara umum terdapat 7. Okey. Elemen ada 7, prinsip pun ada 7. Yang pertama, okey, kita tengok dalam bulatan hijau. Okey, yang pertama adalah keseimbangan. Okey, yang kedua pengulangan. Yang ketiga kontras. Yang keempat kepelbagaian. 5 kesatuan, 6 keringkasan, dan yang terakhir harmoni. Okey, kita tengok apa itu yang pertama, keseimbangan. Kita tengok A, keseimbangan. Ketidakseimbang dalam reka bentuk berlaku apabila sesuatu objek tidak mempunyai keseimbangan sama ada dari sudut berat, tarikan, tumpuan ataupun berbentuk asimetri. Apakah itu asimetri? Okey, terdapat 2 jenis keseimbangan. Ada berapa? Ada 2 jenis keseimbangan. Okey, nampak tak? Ada 2 jenis keseimbangan. Iaitu keseimbangan simetri dan yang kedua keseimbangan asimetri. Apa beza asimetri dengan simetri? Okey, kita tengok. Okey, simetri adalah simetri bermaksud kiri kanan sama. Simetri. C adalah dua-dua sama. Kiri sama, kanan sama. Seperti dalam bulatan tu. Berbanding kalau apa panggil? Asimetri. Asimetri ia tidak sama. Okey, tengok bulatan warna biru. Asimetri, tengok sofa tu kan, kiri dia kecil, kanan tu lebih besar. Jadi dia adalah asimetri. Maksudnya bila asimetri, maksudnya kiri kanan tak sama.
Simetri kiri kanan sama. Okey, sambung. Pengulangan pula. Pengulangan. Okey, pengulangan ialah bermaksud penyusunan. Bermaksud susun. Pengulangan adalah susun semula objek yang sama. Okey, penyusunan adalah penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Pengulangan boleh berlaku dalam bentuk bersudut pola, susunan bersiri, selari atau berjejari. Tujuan pengulangan adalah untuk menghasilkan satu pola atau corak unsur yang berulang-ulang dan lengkap. Okay, contoh. Kita tengok contoh ni. Tengok contoh 2 ni. Okay, tengok. Apakah yang sama dalam bentuk jam? Okay, dia telah menggunakan satu bentuk yang sama. Dan dia ulang bentuk tu sehingga menunjukkan jam itu lebih menarik untuk dilihat, kan? Dan kita tengok pada sebelah tu, belah kanan tu, pensel. Okay, pensel bentuk yang sama. Pensel adalah bentuk yang sama, saiz yang sama, tapi disusun secara bersiri, iaitu ada serong sikit. Serong tadi menghasilkan satu bulatan yang cantik di sini. Nampak tak? Bentuk yang sama, tetapi bila kita mengulangi bentuk yang sama tu, ia akan menghasilkan sesuatu yang lebih menarik dan cantik. Itulah pengulangan. Okey, kita tengok bahagian C. Okey, C adalah kontras, ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Contoh, kalau tekstur kasar, licin, tu adalah kontras, beza dia. Ataupun kedudukan kiri kanan, tegak melintang, warna terang atau gelap, saiz besar atau kecil, bentuk bulat ataupun bersegi, ruang jauh dekat. Tujuan dia adalah untuk menyelahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Contoh pada kereta mainan di sini, kan? Okey, nampak tak dia punya warna dia sangat kontras. Dia ada warna purple, kuning dan merah. Dia ada satu warna yang warna-warna digabungan. Ingat tak warna, elemen warna? Okey, purple dalam warna apa? Warna sejuk. Kuning dan merah adalah dalam warna panas. Jadi digabung antara warna sejuk dan warna panas, digabung jadi menghasilkan kereta lebih menarik. Ataupun contoh pada kerusi, tengok saiz kerusi, satu yang besar dan satu yang kecil. Nampak tak perbezaan yang ketara pada saiz? Okay, kita sambung pada D, kepelbagaian. Okay, dia menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya dan nilai idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Kepelbagaian ini dihasilkan dengan menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Ingat elemen-elemen reka bentuk, dia ada rupa, bentuk, saiz, warna, sebagainya. Tujuannya adalah untuk menambahkan daya tarikan sesuatu rekaan. Okey, contoh kita tengok pada kotak hitam ni. Dia adalah dalam tu dia ada bentuk, dia ada elemen-elemen reka bentuk, iaitu bulat. Ingat tak bentuk rupa? Bulat, tiga segi, tapi dia telah menggunakan warna yang berbeza. Bentuk yang sama, kan, rupa yang sama, tapi dia menggunakan warna yang berbeza. Jadi ia menghasilkan lebih menarik situ. Okey, jelas? Kita sambung soal sebelah. E, kesatuan. Kesatuan bermaksud semua elemen, iaitu elemen apa? Elemen-elemen reka bentuk tu bergabung untuk membentuk imej, tema
atau idea yang sempurna. Contoh seperti kita tengok kat sini. Nampak ni. Okay, satu bunga ros. Bunga ros yang sama telah disusun telah menjadi satu yang menarik. Jadi dia maksud bergabung membentuk imej yang sempurna. Okay, tengok F. F adalah keringkasan. Okay, ialah idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Ada yang banyak dalam satu objek atau visual akan mengelirukan dan menghilangkan tumpuan orang yang minatnya serta suka untuk diingati. Contohnya kerusi ni. Kalau kerusi ni kan biasa macam kerusi kat rumah kita, dia akan orang kata biasa je lah, orang takkan ingat. Tapi banding kalau kerusi seperti ini, unik kan, dia mengata memang akan ingat. Contohnya macam satu contoh iPhone kan. Cuba tengok logo dia. Okey. Logo dia cuba diletak dalam logo Apple yang tak digigit. Kenapa diletak Apple yang digigit? Apa salah tak logo iPhone? Dia ada bentuk yang dah telah dimakan kan, bukan bentuk Apple yang sempurna. Kenapa dia letak Apple yang telah dimakan? Kenapa? Pernah tak awak terfikir? Awak suka pakai iPhone kan, tapi pernah tak awak terfikir kenapa owner dia mencipta logo seperti itu, bukan Apple yang sempurna? Sebab dia nak kita ingat Apple adalah suatu benda yang kita ingat, tapi bila kita makan dia suatu yang macam awak lah, dah ketagih, bukan ketagih lah, orang kata terlalu obses dengan iPhone. Kalau ada iPhone tu tak boleh. Rasa macam aku tak kena, mesti kena iPhone juga. Macam tu lah. Itulah motif owner. Ia satu yang diingati, sebab tu dipilih logo Apple. KG, harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. So harmoni adalah selalu orang kata senang mata memandang. Okay, harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui susun atau berulangan suatu unsur yang seimbang dan mempunyai perhubungan saling berkaitan seperti penggunaan ton warna yang hampir sama dan mempunyai kontras. Kejadian alam sebelum jadi seperti laut, gunung, pokok, awan, langit dalam keadaan yang harmoni. Contoh je lah, memang kita tengok dalam kejadian Allah kan, dia adalah satu gabungan di mana ada warna biru untuk laut, langit warna putih-putih kebiruan, pokok hijau. Dia adalah warna yang berbeza, tapi bila berbeza tu dia menghasilkan satu yang harmoni, yang menggambarkan satu ketenangan dalam diri. Okey, kita sambung satu topik yang baru, iaitu aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, kita baca. Sebelum melakar satu produk, semua prinsip reka bentuk hendaklah dikuasai terlebih dahulu. Okey, ada berapa prinsip? Ada 7. Yang baru kita belajar ada 7. Okey, agar produk yang hendak dihasilkan itu lebih menarik minat pelanggan, bagaimanakah perkara ini boleh dilakukan? Anda boleh memulakan dengan satu prinsip dahulu. Contohnya, anda ingin mereka sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Okey, apakah langkah dia? Kita tengok dalam kotak kuning. Langkah yang pertama, pilih elemen rupa yang sesuai. Apa elemen dia? Dia menggunakan bulat dan oktagon. Dalam tu ada mana? Dalam elemen reka bentuk, dalam pada bahagian rupa. Rupa ada banyak jenis tadi kan yang belajar. Okey, dia menggunakan rupa. Langkah kedua, pastikan lakaran itu mengikut prinsip reka bentuk. Okey, contohnya ringkas dan seimbang. Ringkas dan seimbang. Ingat keringkasan dan keseimbangan. Okey, kita tengok apakah yang dibuat.
Okey, yang pertama adalah dipilih bulat dan oktagon. Okey, dipilih ni. Kemudian dah settle ni, dia buat langkah 3. Langkah 3. Langkah bentuk bulatan. Dia gabung antara bulat dan oktagon tu digabung. Kan dibentukkan dalam bentuk 3D. Kemudian langkah yang keempat, dia buat tali untuk lebih menarik dan dia menggunakan konsep seimbang. Di mana keseimbangan itu? Di mana? Di sini, nampak tak? Nampak tak saya garis tu walaupun sengit? Nampak tak? Kiri dan kanan dia bentuk yang sama. Dia menggunakan keseimbangan. Keseimbangan ada berapa? 2 jenis. Tadi kan ingat tak? Ni keseimbangan apa? Asimetri ataupun simetri? Ya, betul. Dia adalah keseimbangan simetri. Okey, dan dia menggunakan konsep yang ringkas. Jadilah, maka terhasillah satu jam tangan dinding yang cantik. Cantik. Okey, nanti next class kita akan buat satu lakaran seperti ini. Gabungan elemen dan prinsip. Tapi pada next class. So, kesimpulannya, prinsip yang digunakan dalam pembinaan jam dinding ini adalah ringkas pada rupa dan bentuk jam. Kesatuan pada jarumnya, kesatuan apa kesatuan? Dia bergabung kan? Bergabung apa? Titik-titik tadi tu rupa bulat. Pengulangan dan harmoni pada tali dan tepi jam di samping elemen bentuk, saiz dan ruang. Nampak tak? Digabung elemen reka bentuk. Elemen apa kat situ? Bentuk, saiz dan ruang. Dan menggunakan prinsip, iaitu apa dia? Keringkasan, kesatuan, pengulangan dan harmoni. Tadi menghasilkan satu lakaran yang awesome. Okey. Apabila telah awak buat satu lakaran, kita perlu membanding beza prinsip dan elemen. Kenapa perlu buat perbandingan? Okey, sebelum melakukan perbandingan, pastikan dahulu anda faham tentang elemen dan prinsip serta kenapa dia berkait. Okey, elemen ialah unsur membantu untuk membina suatu produk, iaitu dia memerlukan untuk basic untuk melakar. Okey, manakala prinsip ialah peraturan, panduan, falsafah yang menggunakan elemen dalam untuk membentuk produk. Prinsip ni ibaratkan dia satu yang syarat untuk melakar. Kalau kita menggunakan lakar saja tanpa ada syarat, ia akan menghasilkan lakaran yang entah apa-apa je kau ni yang lukis. Macam tu lah. Tapi bila ada prinsip, ia adalah syarat, dia adalah panduan, ada guideline. Dan sesuai guideline, jadi dia akan menghasilkan lakaran yang lebih cantik. Okey, bagi melakukan banding beza prinsip dan elemen reka bentuk, satu contoh produk siap yang terdapat dalam pasaraya. Contohnya, okey, contohnya boleh awak lihat, ambil kasut sekolah ataupun ambil kotak pensel awak, ataupun ambil mainan awak lah, kereta ke, robot ke, suatu yang fizikal. Okey, yang dah siap, okey, buat. Kemudian buat satu perbandingan. Ni pun kita akan buat pada next class. Kita akan buat satu perbandingan. Kita akan tick bahagian kasut. Maksudnya kalau semua ada, ialah satu yang produk yang memang mematuhi reka bentuk dengan menggunakan, dia mengaplikasikan elemen dan prinsip. Okey. Yang bahagian kotak hijau yang bawah tu, yang jom buat berdasarkan gambar logo, bincangkan elemen dan prinsip yang digunakan. B. Mengapakah reka bentuk ini menggunakan warna yang berlainan? Apakah contoh penggunaan rekaan ini? Okey, jom buat ni. Saya nak awak buat dalam buku tulis. Okey.
Itu adalah latihan untuk kelas hari ini. Saya nak awak buat latihan itu. Tak payah melukis. Saya nak awak salin soalan dan jawapan. Lepas tu ambil gambar dan hantar dalam GC kita. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.